Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terima kasih kerana sudi menonton vlog saya ataupun video saya yang ni berkaitan dengan bab fik solat. Okey, ada sahabat-sahabat bertanya kepada saya, Ustaz, cara bagaimana untuk kita khusyuk dalam solat? Saya dah puas Ustaz, angkat je takbir, iblis akan kacau. Bila angkat je takbir, iblis akan kacau. Okey, ada satu iblis yang bernama khanzib, yang mengganggu, khanzib yang mengganggu kita solat. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, akan datang iblis tadi. Wahai si fulan bin si fulan, jangan khusyuk solat, dia kata. Jadi lepas tu kita terus jatuhkan tangan kita. Kita rasa macam Allah tak khusyuk. Datang lagi iblis, dah angkat takbir, Allahu Akbar, jatuh lagi. Maka pada ketika itu, 3 benda je, 3 poin penting je dalam kitab nak beritahu cara nak khusyuk dalam solat. Yang pertama sekali, petua dia, insya-Allah tuan-tuan dan sahabat semua boleh amalkan, iaitu yang pertama sekali, tolong hadirkan 3 benda dalam hati kita, dalam jiwa kita ketika kita solat tadi. Walaupun kita dah betul bacaan, walaupun kita dah betul rukuknya, sujudnya, dari segi Al-Fatihahnya, dari segi tamakninahnya, dari segi rukun solatnya, tapi 3 benda ni tolong hadir dalam hati anda, hati sahabat-sahabat semua. Iaitu pertama sekali, dalam bahasa Arab dipanggil Al-Talab. Al-Talab ni apa? Iaitu sentiasa meminta-minta kepada Allah. Sebab itulah bacaan dalam solat semuanya ada unsur meminta sesuatu dengan Allah. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk aku jalan yang lurus, jangan tunjuk aku jalan yang bengkok. Sebab kita meminta-minta. Kena masukkan dalam jiwa kita ni sifat meminta-minta dalam solat tadi. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan, berdoa. Sebab setiap bacaan dalam solat tu semua doa. Allahumma ghafirli zunubi, apa nama tu? Bila kita tahiyat akhir ataupun bila kita iktidal, sami Allahu liman hamidah. Tapi ramai orang salah sebut perkataan sami Allahu liman hamidah. Dia sami Allahu liman hamidah, tapi ramai sebut sami Allahu liman hamidah. Dia cantumkan hud, sami Allahu liman, dia cantumkan. Jadi tak boleh, dia kena sami Allahu liman hamidah, itu sahaja. Itu semua doa, ya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni, itu semua doa, ya. Okey, yang kedua pula, iaitu dalam bahasa Arab dipanggil al-khudu'. Al-khudu' ni maksudnya iaitu rasa hina diri. Apabila kita rukuk, timbul perasaan hinanya diri, lebih-lebih lagi ketika sujud. Kena ada sifat al-khudu'. Al-khudu' ni maksudnya kita kena rasa diri kita ni hina. Kita sama juga macam contoh kita nak berjumpa dengan sultan, ataupun kita nak berjumpa dengan orang besar. Kita nak berjumpa dengan sultan, mesti kita tunduk macam ni kan. Sama juga kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, pakaian kena kemas dan kita kena rasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Jangan rasa diri kita mulia. Kalau dia solat masih lagi merasakan diri dia mulia, maka pada ketika itu sebenarnya hati dia telah rosak sebenarnya, ya. Jadi dia kena betulkan balik niat dia tadi. Solat tadi dia kena rasa diri dihina. Walaupun awak pangkat datuk ke, datin ke, tan sri ke, orang yang syekh ke, ataupun orang yang ada ijazah sebagainya pun, ada PhD sebagainya, dia kena rasa rendah diri kepada Allah Ta'ala. Rasa rendah diri kepada Allah Ta'ala dan juga rasa rendah diri kepada makhluk lain. Ya. Okey, sebab sifat solat ni orang yang solat ni dia merendahkan diri dia. Sedangkan Nabi sendiri pun merendahkan diri dia. Kita tengok balik, kan? Okey, yang ketiga pula dalam bahasa Arab panggil al-takzim. Al-takzim iaitu mengakui betapa agungnya Allah Ta'ala. Al-takzim. Al-takzim ni maksudnya kita mengakui bahawa betapa agungnya Allah Ta'ala tu. Dia berkuasa segala-galanya. Dia memerintah kerajaan di bumi, di langit dan juga alam fana ni semua dia, bukan kita. Jadi dia yang maha agung. Jadi dia yang boleh membolak-balikkan hati kita. Kita minta dengan yang maha agung. Dia yang kaya, kita yang miskin. Jadi kena sentiasa ada 3 sifat ni hadirkan dalam solat kita, iaitu yang pertama sekali at-talab, yang kedua al-khudu', yang ketiga al-takzim. Jadi insya-Allah itulah saja petua untuk bagi khusyuk dalam solat. Susah nak dapat petua khusyuk dalam solat ni, sebab sehingga kan pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana Rasulullah suruh sahabat solat dan Rasulullah tanya kepada para sahabat, siapa kat sini yang khusyuk dalam solat dia? Lalu pada ketika itu sahabat semua tak angkat tangan. Maksudnya sahabat sendiri pun tak khusyuk.
Iman kita ni ada kala naik, ada kala turun. Iman para nabi ni sentiasa naik. Iman para sahabat ni ada kala naik dan ada kala turun. Iman kita lagilah naik dan down ke bawah. Jadi pada ketika itu Nabi kata, siapa yang solatnya khusyuk, maka aku akan bagi serban aku pada kamu. Jadi pada ketika itu tak ada langsung yang khusyuk dalam solat dia. Jadi kita kena belajar untuk khusyuk solat. Iblis ni akan sentiasa ganggu kita. Jadi insya-Allah moga memberi manfaat kepada semua. Jadi saya rasa sekadar itu saja kita share dan kita kongsi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.